Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Terima kasih pada Saudara Qayyum dan Arif atas makluman, pengumuman tadi. Dan insyaAllah kita sambung kepada bahagian yang seterusnya. Saya kena speed up betulan lah. Dan dalam masa yang ada ni, saya nak ambil sikit untuk sambung jawab soalan yang saya terima semalam dan soalan yang saya dapat tadi. Satu daripada soalan yang saya terima semalam ialah pandangan berkenaan dengan seorang penulis prolifik daripada Turki yang saya rasa kalau tak semua pun majoriti kenal lah, pernah dengar, iaitu Harun Yahya, ataupun nama sebenarnya Adnan Oktar. Bagaimanakah beliau, penerimaan beliau di kalangan ahli akademik di Turki, dan juga isu-isu yang bersangkutan dengan beliau lah pada masa ini. Harun Yahya banyak menulis, ada banyak topik. Dalam banyak topik pertama yang saya kenal Harun Yahya adalah melalui buku beliau berkenaan dengan Freemason yang saya beli di Turki pada tahun 1995, pada masa sebutlah. Dalam bahasa Turki, tak boleh nak faham sikit-sikit lah, faham. Itu pengenalan pertama saya. Tetapi tak berapa lama selepas itu, saya bertemu dengan lebih banyak buku beliau yang keluar. Dan dalam banyak topik yang beliau ada menulis, topik yang paling terkenal adalah berkenaan dengan bantahan, refutasinya kepada teori evolusi dan juga Darwinism. Itu yang paling besar lah. Beliau juga ada menulis dalam topik-topik yang lain, termasuklah berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan ibrah daripada surah-surah tertentu, surah Yusuf, perbahasan macam-macam benda. Baik, nak menjawab tentang Harun Yahya ni susah sikit sebenarnya. Susah sikit sebab tak tahu nak start daripada angle mana. Boleh saya letakkan beginilah. Umat Islam tidak begitu memberikan perhatian, terutamanya dari segi mengenengahkan kritikannya terhadap teori evolusi, evolutionism lah, mungkin lebih tepat, kerana bukan teori evolusi saja tapi isu-isu yang bersangkutan dengan teori evolusi ini, sehinggalah di Turki lebih kurang pada tahun 1980-an, apabila muncul satu kesedaran untuk membicarakan berkenaan dengan teori evolusi daripada perspektif Islam, kerana pada masa tersebut teori evolusi ini adalah sebahagian daripada isi kandungan yang wujud di dalam silibus di sekolah di Turki. Lalu artikel-artikel, karya-karya daripada tokoh-tokoh yang lebih awal seperti John Morris, Duane Gish tentang evolution semua ni diterjemahkan ke bahasa Turki. Jadi dalam suasana itulah munculnya seorang tokoh lah, kalau kita katakan, yang menggarap topik-topik ini, yang dikenali namanya sebagai Harun Yahya. Harun Yahya bekas merupakan pelajar di Mimar Sinan University di Istanbul, dan ramai di kalangan anak muda yang menjadi pengikut beliau terdiri daripada pelajar-pelajar di Universiti Boğaziçi, di Istanbul. Dan Universiti Boğaziçi ini private university, dan majoriti pelajar yang bersama dengan beliau adalah anak-anak orang elit lah di Turki. So di situ bermulanya funding kepada aktiviti-aktiviti yang dikemukakan oleh Harun Yahya. Umumnya di Turki, sefaham saya, Harun Yahya, sefaham saya tu maksud dia pertanyaan yang saya tanya dengan kawan-kawan yang juga merupakan pensyarah-pensyarah di universiti, di peringkat pensyarah junior sampailah kepada senior lecturer, professors pun ada. Kesemua mereka dismiss Harun Yahya, menolak Harun Yahya kerana tulisan Harun Yahya tidak ilmiah dan tidak ada originality, dan dalam isu-isu yang membabitkan teori evolusi, hampir keseluruhannya menurut rakan-rakan saya, sebab saya bukan dalam bidang tu, saya tak pandai nak ulas sangat, tapi rakan-rakan saya yang terbabit dalam hal ini berpendapat bahawa tidak ada originality dalam karya Harun Yahya terhadap isu-isu teori evolusi. Malah apa yang dia lakukan hanyalah sekadar mengambil teori-teori daripada creationist Kristian dan menukarnya kepada pakaian Islam. As simple as tukar perkataan Jesus kepada Allah sahaja.
So bulat-bulat apa yang dia bawa adalah apa yang dibawa oleh Christian creationist against evolutionist, dan juga creationist Christian funding kempen-kempen yang dibawa oleh Harun Yahya. Kerana selama ini evolutionist di negara barat tidak begitu mengendahkan kritikan creationist ke atas mereka, sehinggalah kritikan Harun Yahya muncul. Jadi kritikan Harun Yahya itu menjadi ancaman kepada idea evolutionist yang selama ini sudah pun dikritik oleh orang Kristian sendiri daripada kalangan creationist, tapi kerana lobinya tak sekuat selepas Harun Yahya terbabit sama, maka barulah evolutionist memberikan perhatian dan memberikan komentar, respon semua. Jadi saya hanya sekadar mampu menukilkan bahawa penulisan Harun Yahya dalam topik-topik sains dianggap sebagai pseudo-sains. Ia begitu menarik untuk bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang topik yang dibincangkan. Tetapi di kalangan orang-orang yang specialize dalam topik itu, mereka mengetahui bahawa apa yang dikemukakan oleh Harun Yahya itu adalah pseudo-science, something like that lah, ya, lebih kurang begitu. Adapun daripada aspek ilmu Islam, agak caca merba sedikit, kerana kadang-kadang Harun Yahya menafikan bahawa beliau berpegang dengan pegangan wahdatul wujud. Dia menafikan secara jelas, ya. Kalau kita pergi kat website dia, kita klik ada satu link tu, bantahan beliau terhadap tuduhan yang mengatakan beliau berpegang dengan fahaman wahdatul wujud. Tetapi kalau kita menelusi tulisan-tulisan beliau, tulisan-tulisannya membawa idea-idea wahdatul wujud. Ya, malah begitu konklusif di hujung beberapa artikel beliau menegaskan bahawa semua yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah tidak benar. Ya, kerana semuanya adalah merupakan signal elektrik sahaja, adalah ilusi di dalam minda kita. Ya, nothing is really exists. Ya, tidak wujud realiti ini, melainkan semuanya itu adalah interpretasi otak yang memberitahu kita bahawa benda ni semua ada. Jadi sampai satu peringkat dalam perbualan saya dengan kawan-kawan dekat Turki, ada di kalangan kawan di Turki kata Harun Yahya ni mempunyai masalah psikiatri, iaitu dia mengidap skizofrenia. Dan bila skizofrenia, dia ada delusion sehingga dia tidak dapat membezakan di antara realiti dengan ilusi dia. Ya, dia duduk dalam matrix. Ya, dia hidup dalam matrix, dan orang-orang yang ada masalah skizofrenia ini, bila waktu yang dia sangat hyper, dia akan begitu agresif, macam-macam idea yang dahsyat-dahsyat keluarlah. Dan idea-ideanya understandable tetapi disconnected from one idea to another. Dia macam jumping thought sikit, benda-benda begitulah. Sehingga memang itu saya sendiri tahu, kerana masa tu saya berada di Turki. Dia juga pernah declare diri dia sebagai Imam Mahdi, ya, pada satu peringkat lah. Jadi saya tak tahu nak conclude macam mana, tapi bagi saya Harun Yahya ialah seorang insan yang problematik, ya, sehingga susah nak decide sebenarnya dia macam mana. Dan pada pandangan saya, kita perlu, bukanlah kita tolak terus, tapi bersederhana. Di Malaysia, pengalaman saya bila saya pergi dengan program pelajar-pelajar, especially pelajar universiti dan juga pelajar pra-universiti, ya, dekat College Taylor, College Muara Banting, kolej-kolej persediaan pelajar nak fly pergi overseas ni, bila buka je teori evolusi, rujukannya mesti Harun Yahya. Pada saya, idea-idea Harun Yahya tu tidak mewakili pandangan Islam terhadap teori evolusi. Kena lebih bersederhana, kerana kalau mengikut teori Harun Yahya, maknanya evolusi akan ditolak sepenuhnya. Dan bila teori evolusi ditolak sepenuhnya, dia mendatangkan masalah nanti kepada pelajar itu sendiri. Sebab mereka akan, dalam kelas-kelas mereka, pensyarah-pensyarah mereka akan berjaya membuktikan bahawa evolusi itu ada berlaku within spesies yang sama, tapi untuk berpindah dari satu spesies ke satu spesies, nak mengatakan teori evolusi itu ialah manusia asal daripada beruk, itu bukan teori evolusi sepenuhnya. Itu adalah Darwinism, dan Darwinism juga ada social Darwinism dan sebagainya, tapi semuanya jadi kecamuk dalam perbahasan Harun Yahya tentang
teori evolusi, yang mana siapa yang baca buku Harun Yahya akan berpendapat Islam is against evolution dan dia tidaklah solid begitu, dan pelajar-pelajar akan ada masalah dengan hal tersebut. Itu tajuk selepas ni lah, dalam artikel selepas ada sikit sentuh. Maka bagi saya Harun Yahya ialah seorang yang agak bermasalah lah, dan saya tak tahu macam mana nak guide, macam mana nak ambil. Buku dia sangat banyak, tak payah beli sebab free, diedarkan secara percuma. Dan benda yang kalau banyak sangat free ni pun dia menimbulkan tanda tanya jugalah, kan, macam who is behind, katalah macam tu ya. Masa saya dekat Belfast, ada demand daripada student supaya bawa Harun Yahya untuk Islamic Awareness Week kita dekat Queen's University di Belfast, sebab kita buat tiap-tiap tahun. Saya cuba untuk tidaklah, tak apalah, kita cari orang lain lah, ada Khalid Yassin ke siapa, lepas tu ada Muslim Scientist dekat London, semua kita panggil lah. Tak panggil raya ni, akhirnya banyak sangat desakan, kita cuba jugalah. Ya, jadi masa kita jemput tu, setelah persetujuan dicapai, yang datang bukan Harun Yahya, yang datang ialah orang-orang dia. Ya, dia sendiri tidak datang, dan masjid kami nyari-nyari bankrupt lah. Ya, kerana demand kapal terbang semua kena first class, lepas tu hotel kena 5 star kan, semua dan sebagainya, dan programnya telah menerima kritikan yang teruk lah daripada orang-orang yang specialize dalam bidang sains dan sebagainya. Akhirnya dismiss, ya, bahawa this is rubbish, istilah macam tu lah ya. Maka terpulanglah ya kepada masyarakat. Saya kira di tahun awal 90-an dulu, mungkin kerana internet tak tersebar, maka kita boleh quite selektif. Kita baca, yang baik kita ambil, yang bermasalah kita tangguhkan, kita kaji balik. Tapi pada masa ini internet sebar luas, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk kat YouTube, tengok video-video Harun Yahya. Tapi untuk orang macam saya ni, jangan tengok sangat lah. Sebab video-video dia, saya tak tahu kenapa, tapi penuh dengan wanita-wanita yang berpakaian seksi dikelilinginya, membicarakan topik-topik yang dibincangkan. Saya pun pening kepala. Kita boleh justify, tapi akhirnya kejadian tu memakan beliau kerana beliau telah difitnah, beliau telah didakwa ya, berskandal dengan wanita-wanita cantik ni beberapa tahun yang lepas. Dia dibicarakan tapi kes tu dismiss, which is okay lah. Poinnya ialah, kalau you bawa Islam, you jangan dedahkan diri you kepada benda-benda yang boleh membawa kepada fitnah. Lebih kurang begitulah saya yang boleh saya respon tentang Harun Yahya. Okey, sikit lagi. Soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6, soalannya panjang. Terima kasih pada sahabat yang bertanya. Panjang, tapi saya cuba rumuskan, iaitu berkenaan dengan 2 poin yang saya sebutkan semalam. Saranan Syekh Qaradawi bahawa kita sebagai para pendakwah janganlah terikat hanya kepada persoalan targhib dan tarhib. Kalau tuan-tuan ingat semalam maknanya macam motivator bila bercakap tentang solat, nak galakkan orang solat, silakan galakkan orang solat, terangkan tentang solat ini penting sebagainya, tapi jangan sampai berhenti setakat yang itu sahaja. Solat versi motivasi, tetapi solat versi hukum hakamnya juga perlu diketengahkan. Itu poin dia lah. Kemudian yang keduanya, satu lagi statement, iaitu Syekh Qaradawi mengingatkan kita supaya kita jangan berlebih-lebihan pada mengaitkan perintah-perintah syarak dengan hikmah-hikmah keduniaan, merasionalkan kenapa tak boleh makan babi, kenapa kena pakai tudung, kenapa semayang 5 kali sehari. Kita nak justify benda tu, jangan berlebih-lebihan sangat dari segi mengaitkannya dengan faedah duniawi sehingga hilang nilai pengabdian kepada Allah. Iaitu statement semalam. Jadi soalannya ialah lebih kurangnya yang saya fahamnya, bahagian pertama tu keterlaluan pada menonjolkan appealingnya kepada aspek emosi. Maknanya poinnya ialah dalam kita berdakwah, jangan elemen emosi tu berlebih-lebihan sangat. Manakala saranan yang kedua pula, yang jangan merasionalkan perintah-perintah syarak secara berlebihan itu, maknanya berlebih-lebihan pada merasionalkan pula. So supaya mudahnya, yang pertama tadi lebih-lebih bahagian E, emotional. Yang kedua ni lebih-lebih bahagian I, intellectual. Jangan mengintelektualkan sesuatu berlebih-lebihan sangat, ekstrim, dan jangan mengemosionalkan sesuatu berlebih-lebihan sangat. Adakah benar fahaman saya tentang hal ini? Tanya penanya soalan tu. Saya boleh katakan dia selari dengan apa yang saya faham lah.
Maknanya saya kata benar, itulah sebenarnya. Selari dengan apa yang saya faham. Mungkin benarnya semua salah kan ya. Yang benarnya ialah yang lain. Tapi saya pun faham macam tu jugalah. So soalan berikutnya ialah macam mana nak balance antara I dengan E? Ya, macam mana nak balance antara elemen emosional dan elemen intelektual, logik dalam mesej dakwah kita. Ia berbalik kepada saranan awal Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Al-Qaradawi kata apa? Bila nak berdakwah, elemen bekalan kita mesti ada 3. Bekalan iman, bekalan akhlak dan bekalan ilmu. So ilmu itu adalah logiknya. Akhlak itu adalah nilai, emosi dan sosialnya. Tetapi yang first kali yang tahu ialah elemen spiritual. Maknanya spiritual itu yang menjadi paksi untuk mengimbangkan antara sentuhan intelektual, rasional, logik dan juga sentuhan emosional. Mana kita kena balance antara benda tu. So menjadikan spiritual sebagai paksinya maksudnya apa? Apa yang boleh saya kongsikan? Ertinya spiritual itu adalah purpose. So pada nak menghuraikan intelektual ke, nak menghuraikan emosional ke, kita mestilah dikawal oleh purpose, tujuan. Apa matlamat yang nak dicapai daripada dakwah tersebut? Matlamat yang nak dicapai daripada dakwah, akhirnya manusia menerima Allah sebagai Tuhannya. Purpose of life, tujuan hidup. Dan kalau kita sentiasa merasionalkan, nanti akhirnya Islam diterima sebagai sesuatu yang rasional tetapi tidak lead to the ultimate truth. Dia berlega kepada intellectual satisfaction sahaja, dan kita tak nak had tu saja. Jangan terkejut ya tuan-tuan dan puan, dalam kegairahan isu anti hadis, Kasim Ahmad akan dibawa kepada perbicaraan mahkamah. Walaupun saya tak tahulah macam mana kan, saya terpulanglah sebab pihak enforcement, they have their own task, tapi kita sebagai umum, kita harap isu itu bukan secara mudah, okey, kenakan tindakan bersalah ke denda ke, it doesn't serve the objective. Yang kita harapkan ialah argument-argument, kalau betul lah perbicaraan itu perlu berjalan, maka argument-argument itu highlighted supaya kita dapat mendengar perbahasan. Perbahasan itu yang penting untuk difahami oleh masyarakat. Tapi dalam kegairahan kesibukan kita dengan Kasim Ahmad dan kemudian generasi lebih mudanya Farouk A. Peru, kita juga teringat kepada seorang wanita Chinese, Malaysia origin, tapi sekarang duduk dekat UK, yang dikenali sebagai Claire Ho. Ya, Claire Ho cuba mengenengahkan satu idea yang disebut sebagai secular Quranism. Ya, anti hadis dah satu bab dah. Golongan ni kata, kami bukan anti hadis, kami Quranist. Kami membawa Quranism. Kemudian di atas Quranism tu pula ada satu lagi aliran, nama dia secular Quranism. Secular Quranism yang dibawa oleh Claire Ho ni, walaupun lebih kurang dia seorang je, tapi dia adalah crowd dia sendiri. Beliau mengatakan bahawa sekarang ni tinggal Islam sahaja yang boleh diharapkan untuk mengekalkan nilai-nilai tradisional dalam society, seperti pro kepada perkahwinan, mengharamkan pengguguran bayi, menolak perkahwinan sejenis. Kata golongan ini, agama Kristian Katolik pun dah tak boleh harap dah. Pope dah liberal sekarang ni, kata dia lah. Dan dia seru supaya Pope bertaubat. Ya, sebab Pope dah liberal, istilah dia pakailah ya. Jadi dia kata agama Kristian yang begitu tradisional seperti Katolik juga sudah liberal dan tidak beriltizam untuk menjaga sosial dalam menjaga traditionalism dalam masyarakat. Yang dilihat masih lagi berpotensi untuk memelihara nilai-nilai murni ni dalam masyarakat ialah Quran. Islam dan Quran, basically Quran. Tapi kami tidak melihat Al-Quran sebagai word of God. We don't believe in your God. We only see Quran as social contract yang boleh dipakai untuk menjaga masyarakat. Maka kami mahu supaya Al-Quran diamalkan, tetapi diamalkan secara sekular. Maknanya elemen spiritualnya dibuang, Allah di sebalik Al-Quran itu dipisahkan, yang tinggal hanyalah Al-Quran sebagai peraturan-peraturan yang mempunyai potensi untuk mentadbir masyarakat. Maka aliran kami ialah social Quranism.
Secular Quranism, maafkan saya ya, secular Quranism. Pening kepala lagi. Ya, jadi poin saya, sebab itulah dalam kita membawa argument Islam, bila sentuh bab surah Al-Baqarah saya sebut semalam, ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum talak ke atas wanita, dia tidak hanya membicarakan tentang hukum talak, tetapi dia juga memberikan nasihat tentang hal domestik. Macam mana nak handle talak tu. Kemudian wanita tu macam nak diuruskan konflik dia. Kemudian selepas berlakunya penceraian, kalau dia nak berkahwin semula, apa yang patut dibuat. Sebab life is not just about emotion. It's not just about rationalizing things. It's not just about you're dealing with socials. Tapi ia membabitkan secara holistik. Maka kita bawa dakwah juga, kita kena balance. Dan untuk membalance, mengimbangkan benda tu, kita kena dipandu oleh tujuan dakwah yang paling besar, yang kita katakan sebagai spiritual tadi. Baik. Dan soalan juga yang ada ditanya sini, dalam kita melaksanakan tugas dakwah, bagaimanakah pula pendekatan dakwah yang berbentuk perdebatan? Bersifat perdebatan. Berdebat dengan etis, berdebat dengan non-Muslim tentang isu-isu semua ni lah. Adakah debat ini merupakan satu wasilah dakwah? Kalau kita belajar fiqh dakwah, misalnya di Fakulti Pengajian Islam UKM ada Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, ada satu subjek metodologi dakwah di dalam Al-Quran. Maka kalau kita lihat berkenaan dengan debat ni, kita akan pergi merujuk kepada surah An-Nahl, ayat 125. Ayat tu kita biasa dengar, surah An-Nahl ayat 125. Kata Allah SWT, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu asas paling utama dakwah. Seru manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran-pengajaran yang baik. Asas dakwah ialah ajakkan, memberikan contoh, mendatangkan nasihat. Itu adalah asas dakwah. Wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Apabila waw dimasukkan di situ, waw itu fungsinya adalah untuk memisahkan perdebatan daripada perbahasan tentang seruan dakwah dengan hikmah di awalnya. It means that mujadalah, berdebat, ialah satu kategori lain. So debat ini bukan bermaksud untuk menjadi asas dakwah, tetapi debat adalah untuk tujuan yang lain, iaitu hanya apabila datangnya keperluan untuk berlakunya perdebatan, maka perdebatan itu terjadi. Namun diletakkan syarat, hendaklah kamu bila berdebat, orang ajak debat, terima debat, tetapi debat dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik, it means that anda menerima perdebatan itu, tetapi anda membawa sesuatu yang lebih baik. Lebih baik macam mana? Kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan. Maksud dia, kalau dalam debat orang sana maki, kita bukan balas dengan maki. Kita kena balas dengan yang lebih baik. Orang sana bawa fakta mengarut, kita juga bawa fakta, tapi kita bawa dengan sesuatu yang lebih baik. Sentiasa mesti berada pada par yang lebih tinggi. Malah ada setengah-setengah tempat Allah tidak mengizinkan kita untuk mengambil perdebatan sebagai solusi. Misalnya dalam ni tak tidur malam ni cari kan maknanya bahan-bahan. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 107, kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Surah An-Nisa ayat 107. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu berdebat dengan orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat dan melakukan dosa. Walaupun khianat dalam ayat ini merujuk kepada pengkhianatan harta, tetapi lafaznya yang umum itu difahami oleh sebagian ulama. Saya tengok sikitlah dalam Tabari, dalam tafsir Sa'di. Ramai juga mufassirin yang membuka ruang untuk khianat itu secara umum. It means that bila kita nak argue dengan orang, jangan bawa diri untuk berdebat dengan orang-orang yang khianat, orang yang tidak amanah. Contoh orang yang tidak amanah ialah orang yang tidak membawa argumen yang adil.
Katalah berat sikit lah, dia buat salah. Salah dia dah memang salah dah. Tapi dia nak pertahankan juga salah dia dan kita nak berdebat dengan dia. Jangan. Orang yang khianat dengan ilmu, orang yang memutabelitkan bukti-bukti ke dalil ke, orang yang melakukan dosa, khawanan asima, these are not the person that you should debate. Kerana ia akan menimbulkan pemusuhan. So kalau orang kata debat bukan budaya kita, ada juga benarnya lah, ya, di beberapa aspek. Ya, sebab itu saya secara peribadi tidak begitu cenderung kepada kes-kes macam Kasim Ahmad apa semua ini dibawa kepada perdebatan. Saya meragui integriti masyarakat kita untuk appreciate output perdebatan. Perdebatan nanti akhirnya nak tengok siapa menang, siapa kalah. Tetapi argumen yang berlangsung itu tidak dihayati dengan baik. Maka saya lebih suka karya dibalas dengan karya, tulisan dibalas dengan tulisan, disebutkan dalam ceramah. Dan kalau Farouk Peru ataupun Kasim Ahmad ke, kritik saya ke, kritik Ustaz Rozaimi ke, siapa-siapa ke yang membalas kritikan mereka, kita benarkan, kita alu-alukan. Kerana ruang masa yang ada, okey, saya tulis begini, Ustaz ni tulis begini, anti hadis kata bagi saya seminggu, bagi saya 2 minggu, saya nak jawab balik, silakan, take your time. And then you respond balik. Bagi saya itu lebih sihat. Walaupun agak perlahan. Boleh betul-betul hati-hati tulis elok-elok, jelaskan pada orang. Berbanding dengan debat, saya tidak begitu berminat dengan perdebatan. Sebab perdebatan macam itulah. Ya. Itu yang boleh saya respon lah. Begitu juga dalam surah Al-Ankabut ayat 46, saya tak bacalah ayatnya. Allah juga melarang kita berdebat, ya, dengan ahli kitab kecuali dengan mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Akan tetapi bagi ahli kitab yang zalim, maka mereka tidak berada di posisi untuk kamu berdebat dengannya. Sebaliknya cukup sekadar kamu menyatakan pendirian kamu, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang sama dan aku menyerah diri kepada Tuhan yang itu. Engkau pulang. Maksud dia gitu, ya. Maknanya yang diletakkan berkenaan dengan perdebatan tadi. Okey. Soalan yang kedua akhir. Boleh ke panjangnya jawab soalannya? Tak habis bincangan kita ni. Okey, saya baca soalannya. Lebih kurangnya datang dari seorang pensyarah yang menceritakan tentang fenomena yang beliau hadapi di tempat di mana beliau mengajar, yang mana ada pelajar di kalangan pelajar yang tanpa rasa bersalah mengatakan bahawa mereka tak suka membaca. Ya, bagaimana nak jadi pelajar yang bagus kalau malas membaca? So ada pensyarah marah ni pelajar-pelajar ni, ya. Ada pensyarah marah, ya, ada pelajar tak suka baca. Macam soalannya, bagaimana nak memupuk minat membaca di kalangan pelajar? Pertama. Yang kedua, patutkah saya cadangkan kepada mereka untuk belajar speed reading untuk memudahkan proses pembacaan? Namun beliau secara peribadinya tidak begitu suka dengan kaedah tersebut kerana beliau lebih suka membaca secara terperinci lah, secara detail. Kemudian soalan yang kedua berkenaan dengan bagaimanakah sistem pembacaan saya lah, maknanya berapa buku yang saya baca dalam sebulan, tajuk buku yang dipilih, waktu yang optimum untuk membaca dan sebagainya. Okey. Patah balik sikit ke bawah, TV tidak sinonim dengan membaca. Ya, saya malu nak cakap sebab anak saya yang sulung baru darjah 6. So pengalaman saya sangat sedikit. Saya tulis dalam buku Aku Terima Nikahnya dulu, saya kata it's okay ada televisyen, sebab ada televisyen ni saya cuma melihatnya daripada sudut, kalau kita tak bagi anak tengok TV masa kecil okey lah, tapi rumah jiran sebelah ada TV, budak-budak ni lari pergi tengok rumah sebelah. So daripada dia orang khianat kita, lebih baik TV ada tapi ajar mereka macam mana nak tengok TV, how to select good program. Ideally nya lah, ya. Tapi selepas anak dah meningkat umur ni, it's too difficult for them. Mereka sangat susah nak memilih yang baik. Mereka pilih satu pukul 5 sampai 6, tapi pilihan mereka extended sampai pukul 8. Ya, sampai pukul 7. Sampailah kita segah dia, baru dia stop lah. Dan di rumah saya, bila ada televisyen, anak tidak membaca. Dia tak ada kesabaran untuk membaca, tak ada minat untuk membaca. Dan bila dia tak minat untuk membaca, saya nampak library saya akan berakhir sebagai kertas-kertas buruk lah, kan, ya. Bapak duk gila kumpul buku, anak tak ada seorang pun minat baca. Saya mati aku esok habis orang rebus semua buku ni, kan, ya. Ketanam sekali dalam kubur tu, kan, ya.
Sedih lah kan. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala tolong saya. Anak nombor 3 ada kemahiran yang tinggi ya dalam permainan orang panggil lontar peluru. Jadi dia telah melontar remote ya ke TV kami sehingga pecah ya. Kali kedua. Okay. Bukan kali pertama, kali kedua. So saya kata okeylah, this time no more television. Kan? Alhamdulillah TV dah pecah. Saya nak pecah, kata sampai hatilah sebab duit saya beli kan ya. Dia pecahkan. Ya, dia pecahkan, so rumah tak ada TV. Rumah tak ada TV lebih kurang setahun. Setahun rumah tak ada TV. Setahun itulah minat membaca naik balik. Lepas saya habis main maghrib Malaysia, saya balik ke rumah ke antara lebih kurang pukul 9 sampai pukul 10 or even lepas maghrib, tak ada aktiviti lain melainkan melepak kat ruang tamu. Saya baca buku, isteri baca buku, anak-anak pun nak buat apa lagi? Duduk baca buku jugalah. Dan sedikit demi sedikit mereka mula membaca. Lepas tu ada family datang nak duduk rumah. Ya, ayah mertua datang. Apa rumah besar-besar tak ada TV ni kan. Terpaksa beli TV untuk meraihkan bapa mertua yang datang dan mak saya juga yang datang. Pas ada TV balik. So bila ada TV, aktiviti membaca berhenti semula. Ya, berhenti semula. Dan sekarang ni saya berusaha keras untuk meletakkan peraturan. Maknanya TV hanya pada hujung minggu, weekdays langsung tak ada televisyen lah. Ya, maknanya okey lah. So adalah masih lagi anak saya struggle. So point saya ialah pengalaman hidup generasi pelajar ni yang banyak duduk kat skrin ni, especially banyak tengok televisyen ke movie ke apa semua, memberikan kesan kepada fikiran dia. Saya tak tahu, saya tak ada knowledge untuk describe benda tu, sehingga mereka hilang minat pada membaca. Orang yang minat membaca ialah satunya dia perlu ada sifat sabar. Sebab nak flip satu page 1 minit, berbanding dengan tengok movie 1 minit 3 scene selesai. Cak kiamat. Ya, 50 saat je kiamat dunia kan ya. Tapi baca buku 1 minit baru flip. And then you kena sabar. Dan orang yang membaca ni adalah orang yang imajinatif. Dia akan describe dalam minda dia apa yang dia baca. Apabila pelajar-pelajar apabila anak-anak sudah terbiasa menswastakan imajinasi dia untuk divisualkan oleh TV, maka dia hilang upaya imajinasi tersebut. Dan mereka menjadi orang yang tengok nampak burden. Ya, nampak burden. Jadi kalau nak tanya macam mana sebenarnya nak menimbulkan rasa minat untuk membaca ni, memang saya tak tahu. Ya, sungguh menduga ceritakan ya. Simbang panjang-panjang akhirnya tak ada jawapan kan. Memang saya tak tahu. Sebab di UKM pun isu yang sama juga kan. Kalau masuk bidang-bidang yang bersifat agak teknikal, engineering, tak masalah orang engineering kan, engineering ya, yang bersifat teknikal ni mungkin dah sederhana sedikit. Sebab nature-nya bukan literature, bukan membaca ya, tapi teknikal. Ya, kadang-kadang kefasihan bahasa Inggeris pelajar-pelajar kejuruteraan pun kefasihan yang bersifat teknikal, because you use very limited vocabs, mainly itu, tapi you cannot describe your idea properly sebab language proficiency is limited to technical language. Tapi kalau masuk dalam bidang-bidang macam history, Islamic studies, social sciences, law, you kena argue idea, you kena describe your thought about certain things. Kalau tidak membaca, memang suffered. Dan sebab tu saya terimalah, okeylah, pasrah je lah kan. Jabatan sejarah berapa orang lah sangat pelajar yang masuk. Sebab environmentnya ialah environment yang tidak menggalakkan orang pergi ke situ. Saya rasa kita kena tanya kepada lecturer-lecturer yang mengajar dalam bidang-bidang ini di peringkat universiti, yang ajar law, yang ajar history, macam mana keadaan pelajar sekarang. So even di jabatan kami pun pensyarah-pensyarah kadang-kadang cerita, ada pelajar hantar assignment, kita request 20 pages, 30 pages, dia hantar 5 pages saja. Dan itu adalah reflection kepada you tulis sikit sebab you baca sikit. Simple je. Baca sikit, tulis sikit. Nak baca banyak, nak tulis banyak, kena baca banyak. Ya, jadi maknanya kena review lah. So kalau ada ibu bapa yang kata, okeylah, saya mengambil pendirian untuk di rumah saya tak ada TV. Oh, tahniah saya katakan. Teruskan. Kalau boleh teruskan. Tapi pupuk anak-anak. Jangan sekadar tak ada TV saja, tapi anak-anak menyelinap tengok TV rumah jiran.
Jangan jadi macam tu pula. Tak ada TV, kena ada alternatif. Alternatifnya, rumah mesti banyak bahan bacaan. Bahan bacaan menarik. Mak bapak juga sama-sama baca. Dan mak bapak jadilah ibu bapa yang membahagiakan anak-anak. Ya, sebab anak-anak tengok TV kadang-kadang ialah untuk lari pada stres. Stres mak bapak. Kan, pok-pek, udahlah pakai comot, asyik baju kelawar je dekat rumah kan ya. Serabut tengok mak kan. Bapak lah baju pagoda kena berikat terkajah duduk siang malam pagi petang kan. Jadi tengok TV relax sikit. Jadi mak bapak kena compete lah dengan benda-benda tu. Untuk rumah saya, masalah bahan bacaan cukup tak cukup, insya-Allah yang tu tak ada masalah. Terlebih. Rasanya terlebih lah. Saya masuk library tu hati-hati, takut mati kena timpa buku kan ya. Dia caution dekat rumah kan. Tapi televisyen lah saingannya. Bagi televisyen, iPad, komputer, buku, bye-bye. Putus silaturahim dengan buku. So kalau nak kepada buku, kena stop tu. Pattern bacaan saya, tak ada pattern sebenarnya. Buat masa ini tidak dapat secara voluntarily memilih masa yang sedap untuk membaca. Ada je ruang baca. Macam saya sebutkan di awal tadi, saya masuk ke fasa baru saya sekarang dalam 2-3 tahun ini, iaitu saya membanyakkan e-book. So saya ada Kobo saya ada 2 akaun, satu akaun akademik, satu akaun non-akademik. Akaun akademik yang saya letakkan tadilah, saya banyakkan e-book supaya saya boleh baca di mana-mana, dekat stesen minyak, lepas tu berhenti kat sini, lepak dalam kereta lama-lama, duk apa semualah, boleh baca benda tu. Satu lagi non-akademik. Non-akademik ni kadang-kadang buku-buku motivasi, buku kekeluargaan, buku novel, sikit-sikit lah, sikit-sekala saya flip-flip macam tu. Itu yang duanya. Kemudian PDF. Ya, minta maaf syarikat-syarikat semua kan, saya pun tak tahu dari mana PDF tu datang. Tapi dalam iPad saya adalah lebih kurang dalam beberapa ribu lah ya. PDF, buku semua, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia semua saya save. So memang saya banyak membaca pada iPad. Dulu tak selesa. Kita nak juga buku yang bau habuk tu. Itulah yang sedapnya ya. Yang nikmatnya baca buku, tapi terpaksa akur. Kesulitan yang hadapi, saya kena biasakan. Saya sudah, insya-Allah sudah bolehlah membaca pada iPad. Dan bila baca dekat iPad dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti Evernote, kita boleh highlight, kita boleh gariskan, kita boleh buat nota, kita boleh macam-macam, dan itu lebih membantu saya lah untuk menjadi panduan dalam ceramah dan sebagainya. Tapi buku masih lagi dibeli, masih lagi dibaca. Baca masa bila? Selagi ada masa baca kan. Dan waktu yang biasanya saya baca ialah malam lah, pukul 11, 12, 1. Itulah waktu saya baca buku dan baca muka buku. Ya. Baca Facebook. Itulah lebih kurangnya, insya-Allah ya. Baik, ada sikit-sikit lagi soalan dalam handphone saya ada. Nanti berikutlah, tak habis nanti ni, panjang lagi ni. Allahu Akbar. Baik, kita teruskan. Saya tak nak panjang lah bahagian ni. Kita terus pergi kepada bahagian sejarah dan juga sunnatullah. Salah satu daripada hikmah kita belajar sejarah ialah kita perlukan sampel yang banyak untuk memahami peraturan-peraturan kehidupan kita. Macam mana kita nak tahu dalam masyarakat kita? Kalau orang Malaysia perangai macam sekarang, dia bila dah lambat ni, ayat dia kena ganas sikit ya. Kalau orang Malaysia perangai macam sekarang, perangai kita ni membawa kepada apa? Kejatuhan ke, bangun ke, membawa kepada masalah apa berikutnya? Kita nak estimate benda tu, kita perlu untuk memahami cycle sejarah. Dan cycle sejarah berasaskan bukti-bukti bertulis sangat terbatas. Ya, kalau dalam buku-buku berapalah sangat. Tulisan-tulisan di dinding sebanyak mana. Sedangkan kehidupan manusia lebih panjang daripada itu. Maka sejarah mempunyai cabang-cabangnya untuk meluaskan proses kita melakukan forensik ke atas pengalaman silam. Termasuklah di antaranya ialah disiplin arkeologi. Ya. Ibnu Khaldun adalah merupakan bapa sejarah umat Islam. Walaupun dia lebih dikenali sebagai sosiologis, dialah bapa sejarah umat Islam. Dan Ibnu Khaldun membuat rumusan tentang peraturan jatuh bangun tamadun kerana dia meneliti sampel yang banyak. Sampel yang banyak kita tak dapat melainkan kita mengkaji sejarah. Dan arkeologi ialah satu daripada cabangnya yang boleh memanjangkan proses mendapatkan bukti-bukti untuk dikaji. Kita lihat misalnya
Apa yang berlaku di Perak, di Lembah Lenggong? Apabila excavation dibuat di Lembah Lenggong, ya, dekat pelbagai kawasan lah, di bawah Bukit Bunuh, kat bawah-bawah atau apa semua, Lembah Lenggong ini adalah merupakan satu penempatan yang sangat purba. Pernah ada civilization yang besar di situ, besar mana saya tidak pasti. Tetapi civilization di situ, tamadun kehidupan manusia di Lembah Lenggong itu telah musnah dalam beberapa pusingan. Salah satu daripada pusingannya adalah pusingan yang agak lama, apabila Lembah Lenggong musnah dengan hentaman meteor daripada angkasa. Faham? Terus jadi lembah lah, Lembah Lenggong. So, daripada excavation yang dibuat, meteor yang jatuh itu ditemui. Dan pada meteor itu ditemui satu objek lain. Dan objek lain itu ialah sebilah kapak buatan manusia. Ya, maknanya meteor tu hentam Lembah Lenggong, terlekat. Maknanya satu batu, satu kapak, dan kapak itu telah dihantar ke Korea ataupun Jepun, saya tak ingat exactly-nya, untuk carbon dating yang standard dipakai di seluruh dunia, dan estimation umur kapak buatan manusia itu ialah 1.83 juta tahun. Dia punya ni lah. Jadi bila umur dia 1.83 juta tahun, timbul persoalan, siapa yang buat kapak tu? Siapa yang duduk di Lenggong 1.83 juta tahun dahulu? Nanti dulu, jangan jawab soalan yang itu. Lembah Lenggong juga pernah musnah sekali lagi akibat daripada letupan gunung berapi di Toba. Danau Toba tu. Besarnya letupan Danau Toba itu sehingga dia juga pernah mematikan tamadun yang sekelilingnya, termasuklah Lenggong. Maknanya ashes, debu-debu yang ditemui Lenggong itu dikesan didapati datang daripada Toba. Dan dalam excavation lain yang dibuat di Lembah Lenggong, kita bertemu dengan insan yang paling popular di seluruh dunia, orang Perak yang paling terkenal, ya, bukan Oz, ya, Okoman Royan dah bunga tu, bukan dia orang Perak yang paling terkenal. Saya pun bukan juga, walaupun saya juga Perak Man, tapi yang dijumpai itu ialah Perak Man yang ditemui rangkanya di Bukit Bunuh dalam sebuah gua di atas, dan carbon dating dibuat, estimate umur dia lebih kurang di antara 200,000 ke 400,000 tahun. Ya, usia dia. Perak Man dijumpai bersama-sama dengan beberapa alat di keliling dia, daging-daging, ya, daging babi ada, daging kura-kura ada, daging berapa benda ada lah, ya, ditemui di sekitar itu. Jadi soalan yang timbulnya ialah, kalau Perak Man berumur 200 ke 400,000 tahun, dan ini dibuktikan dengan ujian makmal, kemudian kapak itu 1.83 juta tahun, maknanya manusia sudah wujud seawal itu. Sedangkan dengan kita membuat andaian, ya, berdasarkan kepada umur generasi ke generasi, satu generasi umur berapa, let's say kalau umat Nabi Muhammad ni 63 SAW, 63 sampai berapa lah kita kata, let's say lah kita ambil 100 tahun maksimum lah, ya, 100 tahun. Bila kita kalkulate dia ke belakang, sampailah kepada zaman Nabi Nuh AS yang berumur 1000 tahun, sebab dia dakwah 950 tahun, ya, maknanya kita estimate lah umur Nabi Nuh sekitar 1000 tahun, mungkin lebih. Dakwahnya sahaja yang kita tahu, sebab Quran sebut 1000 tahun kurang 50, which is 950 tahun. Akhirnya kita estimate di antara kita dengan Nabi Adam AS, jarak masanya adalah lebih kurang di antara sekitar 40,000, 50,000 ke 60,000 tahun sahaja. It couldn't be more than that. Ya. Jadi kalaulah Nabi Adam sebagai manusia pertama hanya kira-kira 60,000 tahun yang lalu, kita ambil lah maksimum dia. So Perak Man ni siapa? Tukang buat kapak tu siapa? Soalan yang ni tidak penting untuk kita. Tak penting untuk kita. Sebab kita balik sekarang, kita makan, kita tidur, esok kita pergi kerja, tak ada kena-mengena dengan Perak Man. Ya. Tapi isu Perak Man ni penting untuk beberapa pihak. Satu, untuk student-student yang belajar biologi. Nanti dia akan ada lah evolusi, bla 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 semua. Kemudian yang juga perlu tahu ialah student of history, pelajar-pelajar sejarah. Macam kami kat jabatan ni, kami kena tahu. Sebab bila kita belajar sejarah, kita kena memahami cara menulis sejarah dunia, world history. So world history ni nak start daripada mana? Takkan start daripada perutusan Nabi SAW sebagai Rasul. Sebelum baginda dilantik jadi Rasul, manusia dah wujud dah.
Nabi-nabi dan rasul yang lain. So kita kena pergi seawal zaman alam ini dicipta untuk memulakan penulisan world history. Dan itulah yang dibuat oleh ulama-ulama Islam seperti Imam At-Tabari dan juga ulama-ulama yang lain lah, Al-Mas'udi, Ibnu Maskuih dan sebagainya. Dan mereka kena decide, ya, ni makhluk-makhluk yang ni siapa? Maka keluarlah hipotesis-hipotesis pada menjelaskan bersifat andaian. Saya juga dah sebut dalam beberapa siri ceramah yang seminar yang sebelum ini, bahawa ada kemungkinan Nabi Adam AS bukanlah merupakan so-called manusia pertama, tetapi Adam ialah manusia pertama untuk cycle kita. Sebelum kita telah ada Adam dan cucu cicit keturunannya, tamadun, kemajuan, civilization, PMR, UPSR, PBS, semuanya, kiamat. Satu lagi cycle, Adam dan keturunannya, satu lagi cycle. Malah ada sebahagian ulama yang berteori bahawa kita adalah cycle yang ke-5 ataupun ke-6 dalam cycle kewujudan Bani Adam. Dan makhluk-makhluk yang jumpa ni, yang buat kapak, perak tu, berkemungkinan adalah manusia seperti Adam, makhluk seperti Adam daripada cycle sebelum kita. Dan ia lebih kurangnya menjelaskan mengapa, walaupun Imam Tabari mengatakan maksud ayat ini ialah jin, tetapi sebahagian ulama, oleh kerana dia adalah hipotesis, mereka juga berhipotesis bila Allah nak cipta Adam, malaikat tanya kepada Allah, kenapa nak ciptakan Adam? Sedangkan Adam ini sifatnya menumpahkan darah, merosakkan muka bumi. Adam belum dicipta, tapi tiba-tiba malaikat sudah ada preconceived idea tentang potensi Adam. Jadi berhipotesislah sebahagian ulama mengatakan bahawa ada kemungkinan malaikat ialah makhluk yang cross generation. So dia juga sudah menyaksikan tamadun sebelum Adam, kenapa nak cipta Adam sekali lagi? Dan kali ini sebagai khalifah. Tetapi Imam At-Tabari sebagai ulama yang beradab dalam berhipotesis, dia tidaklah kata Adam sebelum Adam. Ya, saya pun tulis juga artikel ada Adam sebelum Adam, tapi saya bubuhlah quote unquote tu. Tapi Imam Tabari kata makhluk seperti Adam. Ya, sebab seperti Adam tapi tidak semestinya Adam. Mungkin perfect man, mungkin tak perfect. Jadi benda-benda ini meluaskan horizon kita tentang dunia di mana kita hidup ini. Maka Syekh Yusuf Qaradawi tak adalah sampai ke lembah lenggung ni, tapi dia suruh kita appreciate ilmu sejarah, sebab ilmu sejarah penting untuk membantu kita memaham kita ni hidup di alam yang macam mana. Okey, saya proceed ke depan. Dan ini adalah topik-topik yang banyaklah. Dekat Sungai Dua, Pulau Pinang, excavation yang baru dibuat baru-baru ini mendapati bahawa penempatan di Sungai Dua di Pulau Pinang itu lebih tua daripada Angkor Wat. Maka the earliest civilization di Southeast Asia, di alam Kepulauan Melayu ini adalah di Pulau Pinang setakat ini. Lebih tua daripada Angkor Wat, lebih tua daripada Borobudur, ya, dekat Yogyakarta. Maka siapakah mereka? Kajian perlu dibuat. Adakah candi-candi ni tidak boleh dibangunkan di tempat itu? Taklah, tapi kena ada peraturan-peraturan. Sebab kalau semua tapak sejarah tidak boleh disentuh langsung, bye-bye Kedah lah, habis lah. Ya, saya rasa sebahagian besar daripada Kedah tu semua ada binaan di bawah dia. Ya, Kedah tua tu begitu besar. Ya, mencakupi saya tak tahu berapa peratus daripada negeri Kedah. Tak adalah sampai langsung tak boleh sentuh, tapi mestilah selesai dulu kajian dah habis apa semua, sebahagiannya preserve, sebahagian lain mungkin kita boleh berikan untuk pembangunan. Dan tak adalah sampai macam Saudi semuanya diruntuhkan, ya, sampai apa pun tak tinggal. Baik, terus lagi kita pergi nak laju.